Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 terdiri dari 7 orang ahli kumpulan. Yang pertama Ahmad Syauqi, yang kedua saya sendiri Kiwamuddin, yang seterusnya Syakirah, Salsabila, Nusaibah, Hafizah dan Ain Syazwani. Kumpulan kami telah memilih 2 kaedah pengajaran iaitu kaedah syarahan dan kerja kumpulan, di mana kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk slide yang pertama, kami akan terangkan berkenaan maksud kaedah syarahan. Berdasarkan modul kurikulum dan pengurusan bilik darjah, kaedah syarahan bermaksud satu pendekatan yang berpusatkan kepada guru. Guru mempunyai peranan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru bertindak aktif manakala murid menjadi pasif di dalam kelas. Seterusnya adalah kelebihan kaedah syarahan. Yang pertama, kaedah syarahan adalah diajar secara standard dan berstruktur. Yang kedua, guru dapat berkomunikasi dengan ramai pelajar dan boleh menjadi role model kepada pelajar. Seterusnya, kaedah ini menggalakkan pembelajaran melalui kaedah mendengar dan penumpuan yang berterusan. Slide seterusnya adalah kelemahan kaedah syarahan. Kelemahan yang pertama adalah kaedah ini kurang berkesan untuk menarik minat murid terhadap pelajaran. Hal ini berikutan kaedah ini hanya berpusatkan kepada guru semata-mata. Seterusnya, interaksi antara guru dengan murid menjadi terhad, sukar mengesan penguasaan pelajar terhadap pembelajaran. Di sini kami datangkan contoh gambar bagaimana kaedah syarahan dijalankan, iaitu guru akan berada di hadapan pelajar untuk mensyarahkan ataupun memberi pengajaran menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun kuliah. Seterusnya adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah kerja kumpulan. Kaedah ini mengajar murid bekerja dalam satu kumpulan kecil, menyiapkan satu tugasan tanpa bergantung kepada guru. Kaedah ini adalah strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam kumpulan kecil dengan tujuan dan matlamat yang sama. Kelebihan untuk kaedah kerja kumpulan adalah yang pertama, wujud interaksi serentak dalam kumpulan. Seterusnya, wujud semangat kerjasama dan saling bergantung antara ahli kumpulan. Yang ketiga, kerja kumpulan ataupun kaedah ini menjadi penglibatan aktif pelajar di dalam pasukan. Kelemahan untuk kaedah kerja kumpulan yang pertama, memerlukan seorang ahli yang berkemampuan untuk memimpin kumpulan dengan baik. Yang kedua, wujud ahli yang tidak memberikan kerjasama atau komitmen dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Yang ketiga, tidak semua pelajar boleh belajar dan bekerja secara berkumpulan. Di sini kami datangkan contoh bagaimana kaedah kerja kumpulan dijalankan di dalam kelas. Ini adalah rujukan kami. Itu sahaja untuk pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan kaedah syarahan dan kerja kumpulan. Sekian, terima kasih.